Saya nak tanya soalan sikit. Dia pada zaman ini macam kita tengoklah, teknologi semakin canggih. Contohnya di negara China berkaitan dengan teknologi AI, iaitu Artificial Intelligence. Mereka menghasilkan robot yang sangat menyerupai manusia. Misalnya, mereka mampu membuat robot manusia menggantikan orang yang telah meninggal dunia. Baiklah, soalan saya ialah, apakah asas hukum dan import hukum jika perkara ini terus berkembang dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Okey, baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih. Berhubung dengan artificial intelligence, ini quite long debate. Dulu saya pernah sebut, manusia apabila dia, saya tidak anti kepada kemajuan ini, tapi nak bagi faham, dengar bagi clear. Kita apabila kita maju dalam sebahagian, kita akan meninggalkan sebahagian value dalam hidup kita. Siapa yang tahu tentang shogun di Jepun? Shogun ni terkenal, geng-geng samurai ni dia pandai main pedang. Jepun antara negara yang cuba menghalang sedaya upaya daripada masuknya senapang ke dalam negara mereka. Sebab mereka kata begitu lama mereka belajar pedang, tiba-tiba hanya boleh dibunuh dengan orang yang tak tahu apa, dengan sekali bedil saja. So tak ada value lagi pada skill. Dan manusia bila dia terlalu maju, lama-lama banyak skill dah tak ada. Satu orang badui berdialog dengan satu orang, kata, kamu nak pergi satu tempat berapa lama? Dia kata, ambil 7 jam naik unta. Alah, aku pergi sekejap je dengan kenderaan, sejam. Aku untung. Cuma badui tu tanya dia, apa yang kau buat lagi dengan 6 jam tu? Dia terdiam. Aku buat apa 6 jam tu? Aku relax. Orang dahulu, mereka mungkin kita tengok perjalanan mereka lama, alhamdulillah kita cepat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah umpamanya, di dalam perjalanan menuju ke haji, dia telah menulis kitab Zadul Ma'ad. Kita patutnya masa lebih safe, banyak produk intelektual yang boleh kita hasilkan, tapi tak sebanyak mana orang dulu banyak hasil mereka dan mengagumkan. Okey, so okey. Apa lagi tentang artificial intelligence? Di sini semua Elon Musk ke semua yang mengemukakan berbagai-bagai idea ni. Tak lama lagi orang students mungkin tak appreciate lagi kepada guru dia, sebab kalau dia nak buat assignment, dia kata dia boleh buat lebih baik pada guru dia. Dia buka di internet, dia type perkataan tu, the whole yang ada dalam dunia internet keluar maklumat mengenai orang tu. Sometimes taklah tepat sangat kerana dia mengumpulkan, tapi banyak juga yang maklumat tu terkumpul melalui teknologi ni. So dia kata, why I need to attend classes? Untuk apa saya hadir lagi? Kemudian dia akan lupa tentang nilai manusia ini bukan soal mengetahui. Sebab itu dalam adab Islam bukan saja ada ilmu, ada juga adab. Lama kelamaan manusia tidak ada adab. Sebab itu kita tengok manusia, banyak budak-budak ni yang dengan nama macam-macam, bahasa mereka begitu buruk sekali ketika mereka mengulas apa-apa semua, kerana mereka tak face to face, jumpa satu orang demi satu orang untuk membolehkan mereka berinteraksi as a human, sebagai manusia. Manusia ada bahasa, bukan terus masuk, bagi aku kira Assalamualaikum. Agama ajar bagi salam dulu sebelum berapa jumpa orang, ajar sunnah bersalaman kita jumpa. Itu human, itu manusia. We are not robot. Kita bukan robot. Ada nilai yang dibentuk di dalam diri kita. Ni guru-guru kena tahu tentang nilai ini. Ada nilai yang dibentuk dalam diri kita. Sebab itu ada bab dalam pengajian tradisi ilmu Islam, ada bab ar-rihlah fi talabil hadis, kembara di dalam mencari hadis, berjumpa guru. Lagi banyak guru yang awak jumpa, mengetahui lagi banyak rangkaian sanad yang ada, supaya awak melihat guru. Mulazamah, bab mulazamah, bukan hadis Rasul tu tak tahu. Nabi kata fala'alla muballighin aw aminas sami',
boleh jadi orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar. Maksud sahabat, boleh jadi ada orang yang mendengar hadis kemudian lebih faham pada para sahabat, tapi tetap fadilat para sahabat itu ada dalam agama kerana dia bertemu dengan Nabi SAW. Human, dia ada soul. Jumpa masuk dalam kelas guru, apabila guru dah lupa jadi guru, guru masuk dalam kelas kita, anak murid dia pakai apa, pakaian dia tak berdisiplin, guru tak mau tegur. Kerja aku bagi habis silibus sudah. Guru tidak menjadi pendidik. Tadi saya baca ayat Quran, walakin kunu rabbaniin, hendaklah kamu jadi rabbaniin. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir Tabari ketika menafsirkannya, dia kata wa aula al-aqwal bis-shawab, kaul yang paling kuat dalam masalah ini pada dia, maksud Rabbani itu mansub kepada Rabban, dan Rabban maksudnya ialah orang yang alladhi yurabban nas, orang yang mendidik manusia. Maksudnya guru tu bukan saja bagi ilmu, tapi hendaklah mendidik manusia. Guru hendaklah mendidik. Sebab tu pemimpin dia ada nilai mendidik. Walaupun kita tengok Sayyidina Umar kadang-kadang dia pukul ke apa, dia mendidik. Guru mendidik. Apabila manusia hanya bergantung pada skrin, no more teacher, no more example, dia akan jadi manusia yang keras dan tak ada bahasa lagi. Dulu cikgu-cikgu yang lama-lama ni, tua-tua tahu, melainkan mereka anak orang kaya. Yang tak anak orang kaya, kalau kampung tu mungkin ada satu TV ya, dua TV ya, kena share pergi tengok rumah tu. Tengok, kena tahu minta izin. Lama-lama orang ada TV sendiri. Kemudian telefon mungkin satu. Kita nak telefon mak bapak kita, kita kena bagi tahu dulu satgi pukul berapa datang. Kita kena kenal rumah tu pula kena kenal mak bapak kita. Kemudian kena ada interaksi mak bapak kita dengan dia datang. How many human change, rangkaian manusia yang kita perlukan untuk membolehkan suatu urusan. Saya tak kata we must remain in that situation, kita kena kekal, maka saya tak kata. Tetapi sebab itu puisi, bahasa-bahasa yang puitis kebelakangan ini jarang dilahirkan, kerana manusia sudah tak ada feeling terhadap ni. Bahasanya kasar, ringkas. Dia kata dia hanya tahu dia nak maklumat apa. Dia tak ada penghormatan kepada guru, tak ada nilai tadi yang syuqi dhaif. Kata tadi, qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Bangun dan beri penghormatan pada guru, hampir guru menjadi rasul. Kenapa? Kerana nilai-nilai ini dah tak ada. AI is very good untuk kita collect maklumat, tapi kalau kita bergantung 100% kepada skrin, manusia tak berinteraksi lagi antara satu sama lain, human as a human akan hilang. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab tu dulu banyak perbahasan ketika pena diciptakan. Dulu bila pen diciptakan, baguslah pen diciptakan, tapi pen bila terlalu canggih, semua barang orang catat. Saya bukan kata tak bagus, ramai orang yang tidak kuat lagi ingatan dia, betul tak? Semua benda dia catat. Sekarang ni orang tak ingat, orang tulis je. Dulu kita nombor telefon rumah mak kita hafal, semua kita hafal, betul tak? Sebab sekarang ni tak ada apa pun kita tak ingat. Tanya nanti Zat, aku handphone tak bawa, semua duk ada dalam handphone aku. Okey, that satu sudut lah. Tapi kita boleh kekal lagi untuk menghafal dengan hafalan yang baik. Sebab tu exercise hafalan yang baik. Yang berikutnya ialah, semua ni masih lagi andai, robot ke apa, ini semua andaian. Sebahagian pergerakan boleh buat, tapi kalaupun manusia boleh mencipta mesin yang boleh bergerak macam manusia, mesin tu tak ada feeling. Sebab itu mesin tu tak mukallaf, tak ada kewajipan syarak. Robot wajib sembahyang 5 waktu, tak ada. Kerana dia tak ada tanggungjawab, dia tidak ada feeling, dia tak ada akal, dia diprogramkan. Kalau orang Tuhan sentiasa berurusan dengan robot, dia tak urusan manusia, dia akhirnya akan gugur kemanusiaan dia.
Duka cita ketika kita mengejar kemajuan dan kekayaan, we focus so much on industry. Industri dalam arti kata benda yang ada market, yang menghasilkan duit. Kita dah tak ada filosofi. Pengajian falsafah dikurangkan. Macam tak ramai ahli falsafah. Kita pergi ke Oxford, kita pergi ke Cambridge, kita pergi ke barat. Walaupun kita kata barat macam tu, tapi pengajian falsafah masih lagi kuat. Masih lagi ada orang belajar falsafah, masih lagi orang study pemikir-pemikir mereka. Kita tak ada orang nak belajar dah falsafah. Falsafah, saya maksudnya falsafah dalam erti kata falsafah as a whole, dalam melihat falsafah barat, pemikiran, kemanusiaan, kebudayaan dan seumpamanya. Islam ada nilai hal itu. Nabi SAW hadir di dalam majlis orang Ansar. Orang Ansar di Madinah, mereka berbeza dengan orang Mekah. Mereka suka kepada nyanyian, memang terkenal sehingga ulama-ulama bila sebut ada tokoh hadis yang menyanyi, kasya'ni ahlul Madinah, seperti mana seperti mana keadaan orang Madinah, suka nyanyian. Nabi pergilah majlis kahwin orang Ansar, Nabi tengok diam, tak ada siapa menyanyi. Nabi kata, ala ma'akumul lahu fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Kamu tak adakah nyanyian sedangkan Ansar sukakan nyanyian? Nabi attend majlis tu, Nabi hadirlah majlis perkahwinan. Nabi kata, tak ada nyanyi ke? Ansar bukan suka nyanyi. Dan ada jariah yang menyanyi dalam majlis itu. Cuma Nabi betulkan apabila liriknya salah, Nabi betulkan. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok akan berlaku, apa akan berlaku. Nabi betulkan lirik tu salah dia. Nabi tak bagi. Nabi tak tahu apa yang berlaku besok. Maksudnya human, manusia. Sebab tu Khansa dia meratapi kematian saudaranya daripada zaman dia Nabi sehingga pada zaman Umar bin Khattab. Orang mengadu pada kata Umar, apa masuk Islam masih lagi hidup sedih dengan puisi-puisi tentang kematian saudara dia mati. Umar jumpa dia. Umar kata, Ahmazil ya Khansa, masih lagi kau dalam ketangisanmu yang lama? Ya. Cuba kau bagi syair kau. Dia kata, Umar, amin jadidihi amin qadimih. Nak syair lama ke syair baru? Maksudnya lama dah saudara dia mati, duk buat syair lagi sedih. Orang suruh Umar tegur dia, kenapa duk sedih sangat? Sudahlah duk sedih-sedih, saudara mati ni lama lah. Dia pun baca syair. Bila dia baca syair dia, Sayyidina Umar sedih. Teringat adik Umar, Zaid bin Khattab yang meninggal. Kata Umar, da'uha kulli imri'in yabki masluha. Biarkan sajwa, biarkan dia, semua orang menangisi kesedihannya sendiri. Insan, human. Tapi kita dengan teknologi ni nanti no more, tak ada kesedihan, semua di screen. Tak mau keluar, mesyuarat pun tak mau tengok muka. Hang order aku pun order, makanan sama. Pasal order daripada tempat yang sama. Ini akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Saya tak anti kepada teknologi, tapi kita we need to remain kemanusiaan kita. Masih.